Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton Lensa Digital. Lensa Digital merupakan platform perkongsian berkenaan dengan perkembangan dunia teknologi yang terkini, dan pada hari ini kita bawakan satu topik yang begitu fenomenal dan juga begitu hangat pada masa kini, yakni berkenaan dengan AI. Okey, hari ini kita tampilkan 3 orang ahli panel yang merupakan pakar dalam bidang masing-masing, dengan orang kata apa, dengan mengambil kesempatan sempena dengan National Training Week, kita bawakan satu topik yang begitu menarik, yakni Artificial Intelligence AI, pintu baharu dunia dan kerjaya. Okey, bersama dengan kita pada hari ini 3 orang ahli panel yang akan kita perkenalkan di sebelah kiri saya ini. Kita memperkenalkan Encik Razak Zahar. Beliau merupakan business analyst dan pengasas startup Official.work. Kemudian kita bersama dengan ahli panel kita yang kedua, Puan Maslinda Abdul Talib, CPHRM, HR dan Business Optimization Specialist, Dragonfire Corporation Solution. Okey, seterusnya dan di hujung sekali, Profesor Dr. Rosalina Abdul Salam, Profesor Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Jadi ketiga-tiga orang ini merupakan tokoh yang begitu expert dan mempunyai kepakaran yang begitu mendalam, orang kata, untuk kita sentuh dan mengupas dengan lebih lanjut dan terperinci berkenaan dengan topik meliputi Artificial Intelligence ini. Baiklah, untuk slot pada Lensa Digital pada pagi ini, kita akan mula-mula kita akan buka dulu slot untuk setiap ahli panel membentangkan, dan selepas itu barulah saya akan masuk dengan lebih mendalam kupasan-kupasan soal jawab lah. Jadi untuk slot yang pertama, kita ingin menjemput ahli panel kita yang pertama, Encik Razak, akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran tempat kerja yang akan bertahan dalam revolusi AI ini, workplace skill yang akan survive lah dalam revolusi AI ini. Jadi silakan Encik Razak. Okey, terima kasih pada Cik Faiz dan Husin kerana menjemput untuk hari ini. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan tentang workplace skill that will survive the revolution. Seperti mana kita tahu, AI ada di mana-mana, baik dari segi dalam pejabat dan juga di luar pejabat. Walaupun di luar pejabat tu kerja-kerja yang mungkin terlalu fizikal tu AI kuranglah terganggu. Tapi katakanlah macam otomasi, contoh dekat peladangan, dekat nak pantau tahap kebersihan satu kawasan, AI pun dah boleh buat tanpa perlu ada human touch. Jadi katakanlah kalau dilihat pada McKinsey & Company pada tahun lepas, dia ada buat sedikit prediction dalam menjelang 2030 seramai 375 juta pekerja yang akan terjejas, yang merangkumi daripada 14% lah daripada global workforce. Jadi katakanlah itu satu dunia, tapi kalau kita melihat pada Malaysia yang negara dia tak begitu besar, kalau kan agak ramai lah, sebab kita pun bukanlah negara yang berada di tahap teratas ekonomi dan kita berada di tengah-tengah. Jadi saya pasti graduan yang bakal keluar dan mereka yang berada dalam pertengahan career, ni adalah sesuatu yang agak merisaukan lah. Ini semua result daripada automation dan kesan daripada juga IR 4.0 apa yang kita berhadapi sekarang. Okay, next. Okay. Seperti mana kita tahu, AI, saya tak nak ulas panjang lah tentang AI yang boleh buat sekian-sekian. Contoh katakanlah kalau siapa yang dah biasa gunakan ChatGPT pada beberapa bulan lepas hingga hari ini, minta je apa-apa, minta resipi Khairul Aming boleh buat, minta hack website pun dia boleh buat, asalkan anda tahu gunakan kita panggil kaedah prompt engineering. Itu antara skill-skill yang sedang hangat diperkatakan lah. Katakanlah untuk membezakan anda dengan AI, of course terlalu banyak. Contoh katakanlah di ruang pejabat, katakanlah saya nak minta buatkan surat, saya dah tak perlu, katakanlah saya sebagai seorang bos, saya nak minta buat surat jemputan untuk buat sekian-sekian program, saya dah tak perlu harapkan orang ataupun kerani ataupun low level pekerja yang di kat bawah. Saya boleh minta je ChatGPT senaraikan, as long saya boleh senaraikan apa yang saya punya kehendak dan objektif, semua ChatGPT boleh buat. Selain ChatGPT, kalau perasan dalam 2-3 bulan lepas, Google pula dah lahirkan dia punya produk baru di mana kita pergi bard.google.com. Dekat Malaysia rasanya kita dah boleh access. Sama hebat macam ChatGPT, dia boleh buat banyak benda, dan paling best baru-baru ini kalau perasan bard.google pula boleh hasilkan jawapan tu berserta dengan image. Kalau bagi mereka yang berada dalam industri kreatif, contoh penggunaan Midjourney pun boleh. Jadi untuk membezakan mereka yang rasa terjejas dalam sektor pekerjaan
adalah penting untuk ada skill-skill yang tertentu, iaitu keupayaan kita untuk adapt dengan situasi di mana AI ada segala-galanya. Contoh katakanlah saya sebagai seorang kerani ataupun accountant basic, katakanlah bila saya punya superior ataupun bos minta hasilkan sesuatu, saya perlu hasilkan sesuatu yang lebih baiklah daripada apa yang AI boleh buat. And then dari sudut critical thinking, itu adalah antara elemen-elemen yang sangat perlu katakanlah dalam mesyuarat. Ahli pasukan minta kita bagi satu pandangan. So katakanlah kalau siapa yang biasa gunakan ChatGPT, pandai guna prompt engineering, kalau perasan ChatGPT boleh hasilkan elemen ataupun input untuk apa yang kita nak buat program tu lebih baik berbanding dengan manusia. Jadi manusia, katakanlah kita sebagai contoh graduan ataupun siapa yang berada dalam alam pekerjaan, kena adalah elemen critical thinking dalam dia punya amalan pekerjaan dia. And then of course sudut creativity. Betul, ChatGPT ada juga yang boleh hasilkan elemen jenaka, humor, tapi manusia kena buat lebih baiklah daripada apa yang AI boleh buat. And then emotional intelligence, ini adalah antara benda yang sering kali kita lalai lah, especially pada youngsters. Saya biasa berhadapan dengan pekerja youngsters, kadang-kadang bila dia nak hasilkan sesuatu, dia tak bersungguh-sungguh. And then tak ada membezakan antara dia punya specialities berbanding dengan apa yang saya boleh harapkan pada ChatGPT pada masa sekarang. And then of course communication amat penting, dan communication ni adalah antara yang membezakan antara manusia biasa dengan robot ataupun AI. Kalau dalam manusia biasa kita ada human touch, dengan robot elemen tu tak ada. Tapi kalau perasan, katakanlah kalau siapa yang pernah lihat filem Her, lakonan Joaquin Phoenix yang bawa watak Joker, dia kalau perasan dalam filem tu dia boleh berkomunikasi dengan robot. Robot ni mainan suara Scarlett Johansson lah, yang melukis Marvel. So dia boleh hidup dengan robot tu daripada pagi sampailah ke esokan harinya, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Seolah-olah dia rasakan AI ataupun robot yang berhubung tu sangat rapat dengan dia. Jadi itulah antara benda-benda yang skill di mana nak membezakan kita sebagai manusia dengan AI. Okey, jika dilihat, ini adalah antara saya punya analisa awal jenis-jenis pekerjaan yang berpotensi kita panggil dalam selamatlah nak membezakan kerjaya yang kita panggil kurang risiko otomasi berbanding dengan kerjaya ataupun jenis pekerjaan yang boleh diautomasikan. Contoh katakanlah saya seorang kerani, kerja saya menghasilkan surat. Ini antara kerja saya anggap jenis kerja itu mungkin akan sedikit terjejas sebab ChatGPT ataupun Google Bard dah boleh buat. Tapi katakanlah saya seorang accountant profesional yang boleh buat analisa kewangan yang jauh lebih baik daripada apa yang AI boleh buat. Itulah antara kerja yang selamat. Katakanlah saya sebagai seorang pekerja dalam sektor kesihatan, AI tak boleh buat, dia tak boleh pegang orang, dia tak boleh rasa kesakitan, dia tak boleh rasa tekanan emosi. Itu adalah antara kerja-kerjaya yang kita panggil selamatlah yang boleh buat. Next. Okey, apa yang perlu buat? Okey, apa yang perlu buat sebagai mereka yang contoh katakanlah pelajar ataupun yang sedang dalam fasa nak masuk alam pekerjaan ataupun mereka yang masih lagi dalam pertengahan kerjaya, perlu diingat routine job are going to be away. Kerja-kerja yang low level ni sekadar nak buat benda-benda yang boleh diarahkan secara direct, semua boleh buat. Jadi anda nak tak nak kena jadi lebih special. Contoh katakanlah buat surat. Buat surat, betul kita boleh buat surat sekian-sekian, nak buat jemputan sekian-sekian, tapi robot tu tak boleh tahu intention apa. Kenapa nak kena buat surat tu, apa elemen yang bolehkan penerima tu berfikir yang benda ni penting untuk dia baca surat tu dan bagi maklum balas dah. And then dari sudut kerjaya, of course bukan semua kerjaya boleh di-replace oleh AI, tapi ada juga jenis-jenis kerjaya yang di mana membolehkan kita beza. Katakanlah ada AI, dia boleh buat sekian-sekian 10 item. Ada manusia, dia boleh buat 20 item. And then kerjaya-kerjaya dalam sektor perkhidmatan sebagai contoh, antara kerjaya-kerjaya yang consider saya katakan selamat, tapi kena lebih baiklah daripada apa yang AI boleh buat. And then of course apa jua AI tool yang ada dekat market sekarang ni, kita kena cuba pakai dan try adaptasi. Mana yang bagus, mana yang boleh memperbaiki cara kerja. Katakanlah buat design,
kita mungkin boleh buat satu design mungkin ambil masa 3 jam. Tapi katakanlah kita gunakan Midjourney, mungkin boleh buat guna sejam. Katakanlah gunakan Microsoft Designer, dalam 10 minit 20 minit, masukkan je arahan, kita boleh hasilkan satu result. And then of course ada banyak benda lah yang boleh dibuat. Contoh dari sudut sektor pendidikan, dari sudut kerajaan, boleh push towards nak penggalakkan lebih banyak akan penggunaan AI tool dalam suasana pekerjaan. Next. Okay, next. Dah. Okay, saya rasa yang tu saja. Saya serahkan pada moderator. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Encik Razak atas perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan apakah yang perlu kita buat untuk mendepani satu revolusi AI ini. Kita teruskan dengan slot yang kedua dengan temanya kesedaran untuk sentiasa menjadikan diri kita relevan dalam kepesatan AI ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak USIM sendiri dan juga Lensa Digital kerana sediakan platform ini untuk kami bertiga dan ramai lagi lah di luar sana mungkin yang berminat untuk tahu pasal kepesatan AI dan macam mana ia relate to apa jua yang kita buat selepas ini. Okay, jadi hari ini saya memang nak share totally on reskilling dan upskilling. Sebab dia AI dia sebenarnya adalah satu peluang. Kalau kita tengok, kalau tajuk dia pun pintu baharu dunia dan kejayaan, memang sesungguhnya ia pintu baharu. Okay, macam dulu saya just nak share sikit, saya dah menggunakan beberapa tools AI ni kalau untuk bisnes. Sebenarnya dah daripada tahun 2012 tak silap saya. Itu more towards pada mulanya dia database marketing dan juga untuk otomasi bahagian penjualan. Jadi dari tahun 2012 yang menariknya bila saya tengok sampai sekarang dah berapa tahun ni, hampir 10 tahun, kita akan tengok dari awal tu dia punya dia punya perkembangan tu daripada dulu macam ala-ala gitu-gitu je, sangat basic, sampai sekarang ni dia dah boleh siap ramalkan siapa yang akan jadi good client untuk saya ataupun prospek saya yang bagus. Dia boleh siap ramalkan banyak perkara. Jadi macam saya memang memfokuskan kepada optimization. Jadi apa yang saya buat selalunya akan untuk mengurangkan proses ataupun memudahkan proses kerja. Jadi ni saya nak share sikit beberapa statistik menarik. Kalau Encik Razak dia banyak fokus on kehilangan kerja, saya suka nak fokus kepada peluang. Sebab ini pintu baru kan, jadi bila kita sebut pasal benda baru, mesti ada peluang. Jadi contohnya ada di sini kita tulis 35% bisnes guna AI. Ini sekarang, pada masa ini adalah global punya statistik. Saya tak pasti dengan Malaysia sebab saya tak jumpa pun. Kita ada juga cari untuk forum ni tapi tak jumpa. Jadi saya guna yang global punya lah. Jadi 35% bisnes dah pun menggunakan AI. Dari segi, lepas tu ada lagi yang saya nak tengok ni, market AI jana 407 bilion. Itu menarik sekali. Setakat tahun 2022 ni dia baru kurang daripada 100 bilion. Tapi sehingga anggaran diorang unjuran sehingga tahun 2030-2035 dianggarkan akan menjana sebanyak 407 bilion. Jadi angka tu sangat banyak. Kemudian kita ada juga satu statistik user ChatGPT. Kalau sebut pasal AI, kecerdasan buatan ni, kalau tak sebut pasal ChatGPT dia macam tak sah. Sebab ChatGPT ni lah yang sebenarnya mempopularkan tiba-tiba. Padahal even tadi sebelum forum pun kita ada sembang dengan Prof. Dia kata dia tahun 80-an dah ada AI lah. Cuma lepas ChatGPT dia terus boom macam tu kan. So 1 juta pengguna gunakan ChatGPT dalam masa 5 hari. Which is sangat banyak. ChatGPT pun baru beberapa bulan je kan. Dan even saya sendiri pun dah gunakan yang berbayar punya ChatGPT. Sebab of course saya nak percepatkan proses. Kalau sebelum ni dia punya tu dah cepat dah, tapi saya nak lagi cepat. So kita ambil yang berbayar. Kemudian ada satu lagi statistik yang menarik, saya tak pasti ada kat sini ke tak. Dia kata 30% job replacement hasil daripada AI setakat sekarang. Ini bukan unjuran ke depan, tetapi World Economic Forum mengunjurkan akan ada 58 juta pekerjaan baru sehingga 2027. Jadi kita tengok yang positif side, 50 juta pekerjaan baru. Cuma dia, adakah kita sebagai individu,
kita sebagai organisasi bisnes, kita sebagai institusi pendidikan, agensi kerajaan dan keseluruhannya ekosistem satu negara ni, adakah kita sedia untuk dan juga relevan dalam kepesatan AI. Okay, jadi saya just nak share kat sini AI tools. Ini dalam bahagian bahagian kreatif saja. Kita tak cerita pun bahagian sales, marketing, jualan dan lain-lain. Ini cuma kerja-kerja bahagian kreatif di mana saya setakat ni saya cuma familiar dengan Midjourney dan DALL-E je. Kali tengok AI tu sebagai kreatif, banyak macam dekat skrin ni lah. Okay, jadi ini tools yang kita tengok ada sekarang. Dan macam mana kita, kalau saya nak kata saya relevan untuk tools ni, saya tak relevan sebab saya tak tahu. Tapi macam mana kita nak menjadikan diri kita ni relevan. Okay, jadi ini yang saya nak fokuskan berkenaan penggunaan AI dalam bisnes dan bagaimana kita sendiri sebagai organisasi dan tenaga kerja perlu stay relevant. So kita tengok kat sini lah AI dalam bisnes. Kalau kita kata dalam bidang kreatif ada, bahagian jualan ada, bahagian accounting dan kewangan pun ada, dan juga bahagian sales, marketing dan juga customer service. Antara contoh customer service yang bagus sebab brand tu pun agak popular. Kalau biasa dengar brand Sephora dia ada Sephora Virtual Artist. Dia menggunakan AI dan juga augmented reality dan juga AR. So katalah Sephora kan dia jual baju dan makeup semua kan. Jadi dia akan tengok, dia ambil gambar kita dari pelbagai sudut. Dia katalah kita nak choose collection makeup yang ni, dan dia akan terus augmented kan. Dia akan tunjuk, oh kalau kita pakai makeup macam ni lah rupanya. Dan kalau kita pakai makeup begini macam ni lah rupanya. So itu adalah salah satu kegunaan AI dalam bisnes di mana dia tak perlu ada orang, tapi just pakai chatbot Sephora Virtual Artist tu. So itu antara kegunaan AI dalam bisnes. Kalau ikutkan customer service dah tak relevan lah dalam bahagian tu. Tetapi kat mana Sephora dia menggunakan orang dalam mendapatkan klien dan juga mengekalkan kepuasan pelanggan. Sephora lepas katalah orang tu dah beli kan, dari melalui cadangan Sephora Virtual Artist, dia akan pergi ke bahagian human. Human tu akan menentukan jualan dia seterusnya, memastikan pelanggan tu happy. Okey, lepas tu dia post. Lepas post dia akan buat follow up call dan kemudian dia akan pastikan pelanggan tu happy. Jadi itu adalah kegunaan dan gabungan human dan juga AI. Jadi human tu dia kena dah upskill, dia dah tak perlu tahu pasal makeup sebab dah ada visual artist Sephora. Tapi dia perlu upgrade skill dia dalam memastikan pelanggan tu happy. Emotion pelanggan tu terjaga. Itu dalam konteks simple macam tu lah. Tu saya cerita skill dia perlu relevan dengan apa kegunaan organisasi dia. Okay. Jadi kat sini saya fokus kepada reskilling dan upskilling. Kalau kita tengok kat sini ada dua. Kalau bahagian reskilling, apakah yang perlu dibuat oleh organisasi? Pertama sekali, kenal pasti keperluan. Okay, sebab selalunya bila kita cerita reskilling, upskilling ni kadang-kadang diri sendiri yang paling penting. Tetapi juga yang paling penting, organisasi itu pun perlu support. Okay, jadi untuk organisasi dalam segi reskilling, dia perlu kenal pasti kegunaan dan juga objektif bisnes tu sendiri. Kemudian perlu support perbelanjaan berterusan, pembelajaran berterusan, lifelong learning. Lepas tu perlu ada kolaborasi. Lepas tu ada job shadow dan mentoring dan juga sijil profesional. Sijil profesional yang saya rasa di mana perlunya ada kolaborasi antara industri dan juga institusi pendidikan, contohnya seperti USIM sendiri. Jadi mungkin lepas ni bolehlah mungkin create satu kursus ataupun modul berkaitan. Kemudian upskilling pula, pendidikan formal. Of course pendidikan formal bermula daripada awal lah. Sekarang ni budak-budak dah pakai ChatGPT, dulu zaman kita tak ada. So dah kena ada start mula. Lepas tu pasti skill yang relevan, collect dan update melalui banyakkan lagi bootcamp dan update dan kursus-kursus yang berkaitan. Jadi untuk hari ini memang saya fokus kepada reskilling dan upskilling untuk memastikan skill kita ada ni relevan dalam industri supaya kalau ada job replacement, orang tu bukan kita lah yang kena replace tu. Okay? Itu saja perkongsian saya pada hari ini.
Baiklah, kita dengar tadi memang kita perlu sentiasa relevan. Kita perlu sentiasa tambahkan skill kita, tingkatkan kemahiran kita untuk memastikan dalam dunia AI ni, dalam kepesatan AI ni kita sentiasa diperlukan. Terima kasih pada Puan Mas Linda untuk slot pembentangan seperti tadi. Kita tengok tadi bila bersembang tentang kepesatan AI, dia tidak dapat lari dengan satu kesalingan yang lain, yakni dalam pendidikan lah. Kalau kita tengok hari ini kita memang tampilkan seorang ahli akademik lah, Profesor Dr. Rosalina lah, untuk berkongsikan tentang AI dalam pendidikan. Jadi silakan Prof. Okey, terima kasih Encik Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So alhamdulillah diberi kesempatan untuk sesi perkongsian dan saya akan berkongsi sedikit mengenai AI dalam pendidikan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar perkongsian daripada panel pertama kita Encik Razak mengenai workplace skills yang diperlukan dalam bidang pekerjaan, dan juga Puan Mas Linda berkongsi mengenai peluang sepatutnya kita melihat peluang yang ada dalam bidang pekerjaan, sebab kita akan melihat akan diganti penggantian replaceable jobs ni, dan Puan Mas Linda bagi contoh tadi Sepura maksudnya ada tetapi sedikit berbeza dengan apa yang diperlukan berbanding sebelum ni atau masa sekarang. So perubahan ni memang akan berterusan, dan dari segi data yang tadi Puan Mas kongsi juga banyak jobs yang akan dicipta akan being created. So itu yang patut kita lihat ke hadapan. So dari segi artificial intelligence dalam pendidikan ni sangatlah penting supaya di sektor pendidikan ni kita lebih peka dan menyediakan pelajar-pelajar kita untuk bersedia menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku, sebab yang berlaku sekarang ni agak cepat sangat cepat. Okey, jadi antaranya hari ini kita akan melihat beberapa lah sedikit. So tadi telah disentuh sebenarnya kalau kita sekarang ni, kalau kita lihat ni AI ni secara sedar atau tak sedar memang semua orang telah pun menggunakan, mungkin tanpa sedar, tetapi dan kita lihat aplikasi AI ni adalah dalam semua bidang, mencakupi semua bidang pekerjaan dan juga rutin harian kita. Jadi kita tak dapat larilah. Dan ini mungkin slide yang agak kecil tetapi kalau kita nak lihat untuk sekarang dan akan datang, kita tengok kalau yang yang bahagian biru tu bahagian biru tua tu applied AI. Kalau kita tengok semua bidang retail, business, sama ada engineering dan sebagainya, yang biru tua tu adalah high relevance dan semua tidak dapat lari daripada menggunakan AI. Jadi apa yang kita nak tengok ada 3 poin utama yang saya akan kongsikan AI dalam pendidikan adalah mengenai kebaikan, impak dan juga akhirnya dalam peranan dan tanggungjawab kita lah. So jadi kita tengok sebab banyak diperkatakan juga mengenai ancaman AI ni kadang-kadang ada negatif dan juga positif. Jadi kita melihat dari segi positive side, apa sebenarnya kebaikan AI kalau kita nak gunakan di dalam pendidikan. Satu, penggunaan, dan kedua adalah awareness supaya pelajar kita ni bersedia di masa akan datang. Jadi yang memudahkan kita dalam pendidikan kita adalah pelajar-pelajar kita tahu ada tahap-tahap yang berbeza. Jadi personalized learning ni sangat penting sebab dan bidang yang berbeza, skills yang berbeza diperlukan, dan kadang-kadang bila kita masuk dalam kelas kita assume semua sama. Jadi bila adanya tools tertentu untuk membantu kita dalam menggunakan this personalized learning ni sangatlah akan berfaedah kepada pelajar kita. Okey. Dan satu lagi kita lihat dia adalah 24/7. So pelajar ni kalau sekarang ni dia hanya akan jumpa kita di dalam kelas, mungkin melalui media sosial ataupun WhatsApp kita bertanya. Tetapi kalau saya sendiri dalam kelas, saya memang mengalu-alukan kegunaan tools ni sebab dia boleh buat rujukan dan bacaan sendiri. Itu yang kita kata 24/7 ni cepat dan mudah.
Jadi katalah idea tiba tengah malam dan sebagainya, tadi diberkatakan mengenai ChatGPT dan juga BART DALL-E dan sebagainya. So jadi pelajar-pelajar ni mungkin kita perlu educate them berkenaan AI tools ni. Dia berbeza dari satu program ke satu program, tetapi dengan memberi exposure, dan sebenarnya kadang-kadang pelajar lebih pandai lah. Dia orang pun dah ada awareness dan kadang-kadang dia lebih cepat. So jadi kita menggalakkan, sebenarnya kalau saya sendiri, saya memang menggalakkan penggunaan tools untuk membantu sesi pembelajaran. Dan satu lagi adalah pembelajaran sepanjang hayat, di mana dunia akademik juga perlu bersedia, sebab tadi bila kita kata di workplace dan sebagainya, maka di bahagian pendidikan ni juga kita perlulah provide benda perkara-perkara sebegini supaya modul dan sebagainya, supaya kita dapat membantu juga yang tadi dimaksudkan upskilling dan reskilling oleh Puan Mas juga. Dan satu lagi pembelajaran yang interaktif di kelas ni. Jadi untuk sebab generasi sekarang sangat berbeza, kadang-kadang dia tak boleh duduk dan dengar saja. Dengan penggunaan AR, VR, augmented reality, virtual reality dan juga chatbots, kita boleh adakan sesi pembelajaran yang lebih interaktif lah, terutamanya di sekolah, bagi anak-anak lebih tertarik. Jadi dia tidaklah kekok dan dia akan terus-menerus menggunakan tools-tools tersebut. So yang satu lagi, kalau kita di Malaysia juga adalah penggunaan bahasa lah. Bahasa ni dengan ada bot-bot, chatbot ni sangat mudah. Kita sama ada bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke dan sebagainya. Pelajar juga boleh enhance dia punya language skills di sini. Dan satu lagi kebaikan dia adalah juga menjadi tutor peribadi lah, macam saya kata tadi, 24/7. Dan bagi pendidik pula, proses pemarkahan, dan juga untuk checking plagiarism, plagiat, dan banyak lagi lah kalau nak senarai kebaikan. Itu sedikit perkongsian mengenai kebaikan. So jadi kalau tengok ni, yang ni saya ambil lah daripada ada, memang antaranya lah smart content yang seperti saya sebut juga tadi, chatbot, chat campus, personalized learning, dan satu tadi Puan Mas juga ada berkongsi sedikit mengenai tools. Sebenarnya banyak, sangat banyak untuk kita, dan jadi pendidik ni, kita di bahagian pendidik ni perlulah juga membantu narrow down some of the tools, especially yang percuma ni, supaya anak-anak kita sama ada di sekolah ataupun universiti dapat menggunakan. Jadi awareness kepada pendidik juga sangat penting mengenai tools yang tertentu lah. Seperti yang dinyatakan tadi, ChatGPT lah. Datang bulan November hari tu, tiba-tiba jadi satu kejutan, padahal telah ada banyak lagi tools yang telah ada. Midjourney lebih sebelum tu, lebih awal dan sebagainya, tetapi ChatGPT ni menjadi satu orang kata ledakan ataupun kesedaran yang agak mengejut kepada semua semua lapisan masyarakat. Jadi ini sebenarnya bolehlah kita guna pakai. Dan jadi apakah sebenarnya impact ataupun impak kepada bila adanya teknologi AI ni kepada dalam dunia pendidikan. So jadi yang kita harapkan tadi, kita tengok kebaikan-kebaikan dan apa yang boleh digunakan untuk membantu. Jadi dengan penggunaan tadi yang kita melihat dari segi positif, kita akan dapat sebenarnya pemikiran kritikal, tadi juga disebutkan oleh Encik Razak, creativity, critical thinking. Jadi kalau kita telah pun expose anak-anak ni dari peringkat persekolahan dan juga universiti, jadi kita bukanlah akan suruh dia copy paste sahaja. Maksudnya dengan adanya bahan-bahan tadi, dengan 24/7 tadi, impak tu kita harap kita patutnya didik di dalam kelas kita mengenai bagaimana persoalan-persoalan yang diajukan oleh pendidik tadi, supaya mengeluarkan critical thinking pelajar tu. Kita nak asah dia. Dan juga untuk perbincangan lah, open discussion, perbincangan terbuka. Jadi mungkin bila ada 24/7 ni, dia dah buat homework dia. Jadi bila kita buat discussion, dia pun tak kekok. Sebab kadang-kadang bila persoalan tu takut dalam kelas. Jadi kita akan train dia. Bila kita train tu, jadi impak tu dapat digunakan di alam pekerjaan nanti.
Itu yang kita nak, latihan yang kita bagi tu impak dia, kita berharap benda tu bila dia masuk ke alam kerjaya dia, dia tidak kekok. So idea-idea dia pun dapat ke hadapan lah. Kalau dulu kita buka textbook ya, Google dah ada, tetapi dengan lebih cepat dengan menggunakan bot-bot manusia, chatbot dan sebagainya, dia akan dapat banyak input yang dia dapat berkongsi, dan lebih impak tu kita akan dapat tengok dia punya dari segi kesan kalau dia menggunakan itu secara positif dan berhemah. Yang itu kena tekankan, secara positif dan berhemah, dan bukanlah dia ambil sambil lewa untuk tidak mengasah bakatnya, sebab kadang-kadang kita take for granted juga. Bila kita take for granted, maka kita tidaklah dapat hasil yang sebeginilah impak tersebut. Okey, dan komunikasi, dia boleh menggunakan, dia boleh dengar balik dia punya perbualan, okey, dan dia boleh enhance communication skills dia, yang itu penting sangat di bidang kerjaya lah. Dan kita harap juga dia akan dapat confidence dan juga lebih efisien. Jadi benda-benda ni impak dia bila kita gunakan di dalam pendidikan, sebenarnya impak dia sangat besar kepada pelajar untuk bersedia. Sebab kita kena faham, bila anak-anak sekolah dia nak bekerja, kurang-kurang kalau lepasan SPM tu 5 tahun lagi, paling cepat pun 4 tahun kan. Jadi kita menyediakan benda tu tadi, yang positif tadi, supaya impak dia bila dia masuk ke alam pekerjaan tu, dia telah ready lah untuk mendalami. So yang ini kalau kita tengok hasil, yang ini survey yang telah dijalankan. So kalau kita tengok dari skala 10 kalau kita tengok skala 10 ni, language learning, tadi Puan Mas ada sebut corporate training dan upskilling. Kalau kita tengok yang bawah sekali, skala dia 8.3, maksudnya tinggi lah. Jadi kita nampak kesan dia tadi, AI akan ada impact yang besar, sangat besar dalam training and upskilling, dan higher education pun sangat tinggi, 8.2. Dan language, kalau kita tengok testing, assessment yang kata tadi dapat membantu testing kita dan juga assessment pun tinggi, 8.8 di situ ya. Dan language learning, dia memudahkan. Kalau dulu nak belajar bahasa kan, sekarang ni kita ni, dan kita tengok 8.6. So yang 8 ni semua sangat tinggi. Vocational technical skills juga 8. Jadi kita nampak impak dia sangat besar di certain bidang lah antaranya. Jadi ini yang patutnya kita mengambil, seperti Puan Mas kata, peluang yang ada untuk kita go forward lah. Okey. Dan satu lagi poin ketiga saya adalah mengenai peranan dan tanggungjawab. Okey, kerisauan kita ada sikit lah di sini. Seperti yang saya maklumkan pada Puan Mas dan juga Encik Razak tadi, sebenarnya AI ni bukanlah satu benda yang baharu. Tetapi bila ada ledakan lately ni lah, bila ChatGPT lah terutamanya, maka kita nampak benda tu berubah, dia punya perception juga berubah. Dan sebenarnya kalau 10 tahun lepas, kita di dunia akademik, kita melihat impak ataupun changes tu akan berlaku pada tahun 2050. Tetapi 5 tahun lepas, bila survey yang kita tengok 2035, tetapi dalam tahun lepas dan juga 2 tahun lepas, dia menjadi 2025. Jadi kita dah 2023. Jadi bila 2 tahun lepas tu, bila kita nampak 2025, tiba-tiba November tahun lepas keluar ChatGPT. Jadi prediction tu berubah, eksponen kita tengok dia exponentially lah berubah. Jadi itu ada sedikit lah, bukan sedikit, banyak juga kerisauan seperti Cik Razak juga sebut tadi, Elon Musk, diorang nak hold sekejap sebab dah nampak dia punya tu terlalu laju, face dia sangat laju. Tetapi nak buat macam mana bila dah laju, benda tu kita juga perlu bersedia lah untuk menghadapi perubahan tu, sebab dia tidak boleh dikekang. Sebab tu kita kata dunia pendidikan pun, landscape pendidikan juga perlu berubah dengan cepat, dan landscape pekerjaan seperti yang tadi pun akan berubah dengan kadar yang sangat cepat. Jadi apa yang patut kita lihat adalah peranan dan tanggungjawab masing-masing lah di semua lapisan masyarakat. Dan yang paling penting adalah di peringkat nasional lah. Peringkat nasional perlu ada peraturan dan undang-undang yang lebih jelas. Dan seharusnya di peringkat negara kita patut ada penubuhan satu badan pengawas selia. Maksudnya kena adalah kepakaran daripada industri, akademik, society, masyarakat dan sebagainya. Dan perlu ada satu badan pengawas selia yang mungkin saya belum nampak buat masa sekarang. Dan kita rasa pihak
berwajib negara terutamanya kena melihat dan kena cepatlah. Sebab kita dah tak ada masa kalau ahli dunia yang mengatakan nak hold, macam mana pula kita di sini Dan antaranya di dalam bidang pendidikan adalah yang paling penting adalah kita kata KPT lah, Kementerian Pendidikan Tinggi yang melibatkan institusi pengajian tinggi dan juga bila kita melihat peranan institusi ni, bila kita pengajian tinggi, perubahan bila kita nak buat apa-apa perubahan tu kita kadang-kadang tersekat juga dengan peraturan sedia ada. Sebab tu peraturan dan undang-undang tu juga kena berubah dengan kadar segera sebab perubahan landscape pendidikan kena berlaku dengan pantas. Jadi kita ada MQA, badan yang mengawal akreditasi program-program akademik kita juga. Dan di peringkat KPM juga, bukan saja di sekolah menengah tapi sekolah rendah pun anak-anak kita sekarang ni dia tak heran dah menggunakan ChatGPT ni. Budak sekolah rendah pun dah pakai sebenarnya. Kot kita risau ni para pendidik sama ada guru, pensyarah mungkin belum well versed lagi dengan tools yang sedia ada. Kita kena faham anak-anak ni generasi TikTok. Jadi dia dapat je dia pakai, dia dapat je dia pakai. So jadi benda ni yang patut adalah kita kena ada masing-masing dan kita tidak boleh berada dalam complacent lah, stage yang complacent dan kerjasama di antara semua kementerian. Dan bila kata kawal selia itu sebenarnya kementerian dan juga industri patut telah melihatlah perkara ni. Dan juga kempen kesedaran yang macam saya kata tu, kempen kesedaran ni mungkin kami ni di sini mungkin semua bidang-bidang IT teknologi, engineering, bagi kita mungkin benda tu kita faham, berlaku dan kita peka, tetapi kita perlu lihatlah juga dari segi bidang-bidang lain bidang-bidang lain dan juga bila pendidikan macam USIM sendiri kita ada syariah, kita ada Quran, sunnah. Jadi awareness di kalangan pendidik sangat penting dan itu saya letak semua lapisan masyarakat lah. Yang ini peranan dan tanggungjawab ni dah tak boleh ditangguh. Kena diteruskan dengan segera. Sebenarnya saya kongsi di sini adalah Malaysia Education Blueprint Higher education sebenarnya kalau tu yang saya kata 10 tahun sudah pun kita dah melihat certain perkara dan benda ni telah ada pun blueprint. Dan kalau kita tengok first shift kita holistic, entrepreneur and balanced graduates untuk menyediakan. Cuma pelaksanaan itulah mungkin kita nak kena melihat jadi apa tadi badan-badan, peranan, tanggungjawab. Pelaksanaan tu kita ada question mark sedikit lah. Jadi sedang berlangsung tetapi berlangsung tu kenalah dengan kadar segera. Okey. Dan sini saya letaklah replaceable ni bukanlah total replaceable mungkin kalau kita tengok banyak di sini walaupun accounting walaupun kalau kita rasa doktor pun tak boleh di-replace sebenarnya boleh lawyers apatah lagi programmer system analyst jadi analyst even business analyst banyak yang dapat dan bila kita kata replaceable ni bukanlah totally ganti. Kalau sekarang ni mungkin ada 100 tapi yang diperlukan hanya 10 yang memang pakar bidang sahaja. Jadi yang ini yang kita perlu melihat tetapi bila replaceable peluang yang dimaksudkan tadi oleh Puan Mas patut dilihat sebab ada peluang-peluang baru di situ. So itu sajalah sebenarnya perkongsian saya untuk pagi ni. InsyaAllah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Rosalina atas perkongsian dalam orang kata dalam landscape pendidikan. Jadi setelah kita mendengar ketiga-tiga pembentangan kita melihat ketiga-tiga apa yang ditunjukkan menerusi slide tadi, memang kita melihat sesuatu yang kita nak cuba menggarapkan ianya adalah sesuatu yang positif. Ianya sebenarnya satu pintu baharu. Okey, satu pintu baharu. Jadi kita nak tengok sebelum kita masuk dengan lebih mendalam sebab saya bila dah tengok pembentangan tadi saya rasa macam tertarik untuk bertanyakan soalan lah. Okey, untuk bersoal jawab lah bersama dengan ahli panel kita pada hari ini. Jadi untuk yang pertama ni kalau kita tengok tadi tentang orang kata apa kita nak bertahan dalam revolusi AI. Saya mungkin nak tanya dengan Encik Razak terlebih dahulu revolusi AI ni. So dari aspek bisnes kan orang kata kejayaan dan juga orang kata bisnes contohnya macam mana nak adapt perkara tu ataupun nak mewujudkan terutamanya minda keusahawanan tu entrepreneur kan, maksudnya macam mana nak memastikan kita boleh adapt dengan AI tu. Mungkin soalan pertama ini saya berikan kepada Encik Razak untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi ini. Silakan.
Okey, terima kasih. Soalan agak menarik. Untuk adapt tu nombor satu kita panggil determination lah. Untuk mana-mana syarikat pun ataupun organisasi perniagaan, of course kita nak untung. And then bila kita nak untung, kita kena tahu, katakanlah saya nak buat iklan. Saya kena tahu iklan apa saya nak kena buat. Untuk apa, siapa demografik, and then berapa bajet yang saya ada. So, apa tool yang boleh membantu? Saya boleh je nak hire orang. Saya nak hire orang pandai buat sekian-sekian. Katakanlah nak hire satu, kena hire pandai buat copywriting. Saya nak kena hire orang boleh buat graphic editing. Lepas tu nak hire orang yang pandai setting iklan dekat Google, dekat FB, dekat TikTok. So, kalau nak buat ni, kos dia agak meningkat lah. Katakanlah kita nak assume tiga-tiga ni. And then, why not kita explore AI tool yang boleh bantu. Yang boleh bantu buat iklan. Katakanlah kita nak certain image, contoh image kambing perap ni lah. Kita letak, kita nak letak macam mana, adakah kita nak letak atas pinggan ke, kita nak letak kat tepi jalan ke, kita nak letak kat atas pokok ke. So katakanlah contoh bila kita gunakan Google Designer, kita masukkan je ayat, kita panggil prompt engineering, kita masukkan ayat, kita boleh tengok berapa jenis image. Kita gunakan Midjourney, dia boleh hasilkan banyak. So and then kalau perasan, macam saya agak aktif dekat dalam Twitter lah. Saya ceritalah apa tools yang ada. Kalau perasan pada pagi tadi sebelum kita bersiaran, saya sempat tweet pasal satu kita panggil Google, dia baru melancarkan Google Ads plus AI. So dah ada sekarang? Dah ada, baru ada. Boleh follow kat saya punya Twitter. Saya dah letakkan sedikit kongsian iklan daripada Google. In fact dalam macam minggu lepas pun Google ada buat keynote, dia ada lancarkan. Siapa yang dapat invitation tu agak bertuah lah. Saya alhamdulillah dapat peluang, saya dapat dengar banyak kita panggil roadmap Google. Macam mana Google nak mengubah, bukanlah kita nak mengubah dunia, tapi nak memperbaiki persekitaran ekosistem. Of course, dia akan perlu lebih gigih lah nak berlawan dengan Microsoft. Sebab Microsoft dah memiliki ChatGPT, OpenAI. So, ada banyak lagi benda yang boleh buat. Secara tak langsung, bila saya tengok Google Ads punya produk baru ni, dia sebenarnya hanya perlu ada seorang je dah cukup untuk buat kerja-kerja nak hasilkan iklan. Mungkin katakanlah bagi untuk usahawan yang kita panggil solopreneur, yang ada banyak masa, seorang je dah boleh buat. Tapi katakanlah macam J. Faiz contoh sebagai memiliki 5 ke 6 rangkaian kedai ataupun gerai burger contoh, mungkin ada satu atau dua orang staff, kita panggil orang kanan yang pandai gunakan tool ataupun Google Ads yang paling baru ni, dah boleh buat. Ya, kalau sebelum ni nak buat iklan tu memang kena hire orang yang pandai buat ayat, pandai buat grafik kan. Yes. Sekarang ni jadi macam seorang pun boleh buat. Boleh tengok video tu. Saya tengok agak sangat menarik untuk bisnes dan berisiko lah untuk siapa yang tak rajin nak explore ni. So benda ni penting lah. Yalah, jadi kita kena bersama-sama dalam orang kata apa, revolusi ni lah, dalam kecepatan. Benda ni sangat cepat. Sangat cepat. Memang sedar-sedar dah macam ni lah. Okay, kalau perasan mana-mana kita panggil, kita baca ataupun kita ternampak, Cogan kata lah, let's embrace AI tools in our daily life. Alright, let's embrace. Anda mesti embrace benda ni. Okey. Mungkin itu kupasannya berkenaan dengan kita mesti mewujudkan satu, orang kata ambil peluang lah. Sebab dalam aspek keusahawanan, benda ni terlalu cepat dan teknologi dia terlalu canggih. So kalau kita lambat, memang kita ketinggalan lah. Jadi itu daripada aspek minda ni lah, kita nak bertindak tentang perkara tersebut. Dan kita perlu satu benda yang penting untuk aspek ini juga adalah tentang reskill dan juga upskill. Kita nak tengok dari aspek orang kata apa, organisasi. Macam mana organisasi ni nak kena pasti keperluan dalam reskill dan upskill tenaga kerja tu. Silakan Puan Mas. Okay, terima kasih Cik Faiz. Dia menarik dia bila kita sebut pasal reskill dengan upskill ni ialah satu tadi dia sebut pasal adaptation pada adaptasi. Kita manusia ni secara lahiriah dia memang boleh beradaptasi. Dan baru-baru ni saya ingat dalam bulan lepas lah kita ada sesi perbincangan dengan salah satu agensi kerajaan berkenaan manpower. Masa tu bukan cerita pasal AI, baru cerita pasal flexible work arrangement je. Okay, macam mana, sebab bila kita COVID tu hari, bila kata pasal tu kita dah banyak remote working kan. So bila ada remote working, kebanyakan bisnes dah pun mula menggunakan
tools-tools tertentu. Contohnya seperti Zoom, Betul. MS Team dan sebagainya. Dan juga ada beberapa productivity tool dan in fact Cik Razak punya official.work pun memang start disebabkan oleh COVID. Productivity tools, project management dan sebagainya. Jadi pada masa itu agensi tersebut kongsikan kepada kita adaptasi untuk even flexible work arrangement pun agak sukar. Jadi saya ada utarakan juga soalan kepada agensi tersebut. Yang senang untuk adapt tu berapakah range umur business owner tu. Tapi mereka pun tak ada data tu. Jadi saya nak kongsi kat sini ialah kemampuan kita untuk adapt towards kepesatan AI dan juga otomasi. Jadi dia akan relate lah dengan soalan tadi tu. Jadi untuk business, contohnya macam saya memang memfokuskan kepada optimization, meaning apa yang panjang dipendekkan, apa yang tak ada kita adakan untuk pastikan bottom line business tersebut dari segi profit and loss diorang ada impact positif. Jadi untuk syarikat untuk mula serap ataupun kena pasti keperluan reskill dan upskill ni, pertama sekali ialah kesedaran, awareness pemilik bisnes, pemilik organisasi, pemilik agensi ke apa benda, untuk memastikan apakah keperluan ataupun objektif dia bila kita kata kita ada tools yang lebih bagus. Adakah mereka akan gunakan? Jadi adakah mereka even sedar pun yang kita ada tools-tools tu dan rasa ia sangat memberi impact positif pada organisasi. So pertama sekali kena ada kesedaran tu lah. Kesedaran tu objektif bisnes tu berkenaan AI, apakah yang boleh digunakan untuk berikan impact positif. Kemudian berikan assessment, penilaian dari segi jurang-jurang skill, jurang-jurang kemahiran. Sebab ada setengah, contoh saya bagi Sephora tadi, sebelum ni customer service just type. Sekarang ni dia kena memastikan pelanggan happy. Jadi dari segi emosi. Contohnya kalau untuk business kan, business basically aktiviti dia cuma untuk generate income, kemudian kekalkan income tu. Jadi bagi saya untuk memastikan keperluan reskill dan upskill ni, selepas skill assessment kita kena fokuskan skill yang relevan dengan AI. Maksudnya kalau AI dah buat function A, human tak payah function A, train untuk function B. Okay, jadi begitulah. Dan fokuskan juga kepada human centric skill. Dia kan skill kan dia kata ada hard skill. Hard skill ni selalunya technical lah, technical, benda-benda yang kalau dia kata programmer dia kena tahu programming, kena tahu coding. Tapi another skill is soft skill. Tapi saya suka sebut soft skill tu sebagai human skill. Human skill. Human skill. So kita kena train lebih kepada human centric skill. Contoh dia USIM sendiri dengan Zikron ada buat kursus tambahan profesional persijilan profesional untuk CompTIA, untuk cyber security. Jadi dari segi hard skill tu dah cukup dah. Tapi macam mana untuk menjadikan orang-orang yang pelajar-pelajar yang dah ambil persijilan profesional ni employable. Kita tambahkan pula, contoh dia kita tambah skill lagi satu, communication skill. Dia dah ada hard skill, dia dah boleh buat kerja tu, tapi bagaimana ia nak memberi impact lebih pada organisasi, ia perlu ada komunikasi skill, management skill. Benda-benda tu yang kita tambah sebab kita tahu itu keperluan bisnes dari segi reskill dan upskilling. Kemudian organisasi dan individu juga perlulah selalu bernetworking dan sentiasa updated dengan benda-benda ni. Contoh dia, lepas dia ChatGPT keluar, kita tahu dah banyak-banyak dah nama kita pun dah tak ingat. Okay, dah tak tahu dah. So kalau kita tak tahu, kita macam mana kita nak ambil tahu dan macam mana kita nak gunakan pengetahuan tu sebagai memberikan impact kepada bisnes. Dan last sekali kita kena sentiasa ada mentoring dan juga job shadow lah. Contoh dia kalau seorang ni dah belajar dalam organisasi tu, kena juga support learning dan sharing di dalam organisasi itu sendiri. Jadi kesimpulannya saya boleh cakap lah, kalau reskill dengan upskill ni dia akan berbalik kepada awareness. Awareness as organisation ataupun self awareness sendiri untuk menjadikan diri kita sentiasa relevan untuk ke depan nanti. Okey, terima kasih kepada Puan Mas. Bila kita tengok sebenarnya yang paling penting sekarang ni adalah kita kena sedar, kena tahulah, sebab tambah-tambah bila ada lambakan lah, banyak orang kata macam bagai cendawan tumbuh selepas hujan, dan semua orang mula membawakan produk-produk berkenaan dengan berkaitan dengan AI ni. So kita kena mestilah
jangan ketinggalan skill tu, kita kena sedar dulu dan juga kena lihat ia adalah satu keperluan lah untuk masa sekarang ini. Jadi bila kita tengok daripada keperluan-keperluan tu, daripada level dekat dunia pendidikan pula, kita nak pergi kepada Prof. Rosalina, dunia pendidikan ni, universiti lah terutamanya, macam kita sekarang ni di Universiti Sains Islam Malaysia, apa yang sebenarnya yang pihak universiti sebenarnya yang perlu buat untuk menyediakan pelajar ke alam kerjaya, terutamanya dalam perubahan teknologi ni lah secara eksponennya AI, khususnya AI ni. Sila kupas berkenaan perkara ini, Prof. Silakan. Terima kasih Encik Faiz. Soalan yang menarik, dan sebenarnya sebelum tu saya nak highlight sikit daripada perkongsian Encik Razak soalan tadi dan juga Puan Mas. Keyword ada dua ya. Explore yang dimaksudkan oleh tadi dikongsikan oleh Cik Razak, dan adapt oleh Puan Mas ya. So jadi explore dan adapt ni adalah juga skills ya, walaupun dia adalah satu mungkin secara automatik, tetapi kita boleh latih ya, kita boleh latih untuk pelajar ni, membantu mereka untuk bagaimana nak explore. Mungkin ada kekangan di situ ya. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, pelajar sekarang ni dia cepat je dia boleh pick up ya. Kita risaunya pendidik juga. Okey, jadi explore dan adapt ni adalah perkara yang sangat penting yang perlu kita didik kepada pelajar-pelajar kita lah. Dan untuk yang di universiti juga tadi, bila ada explore, bila ada adapt ya, assessment tadi, maksudnya sebelum pelajar keluar, kita juga patut assess dia punya kesediaan untuk dari segi sama ada dia boleh explore dengan cepat, tepat, dan juga dia boleh dengan mudahnya nak adapt dengan perubahan yang sangat eksponen ni lah. Jadi antara yang saya nak kongsi di sini, kalau pihak universiti, yang pentingnya adalah bila kita juga sebagai pendidik kenalah juga explore, bukan saja pelajar. Bila kita explore, jadi tools tadi yang tumbuh bagai cendawan tadi, dan isunya juga kebanyakan tools adalah percuma. Yang tadi slide yang saya kongsi tadi percuma. Jadi bila percuma, banyak pula. Jadi pendidik yang seharusnya langkah dia lebih panjang ke hadapan untuk explore. Jadi bila ada ni, kita dapatlah filter, sebab pelajar dia masih dalam peringkat pembelajaran. Jadi kita yang ada pengalaman, kita dah explore tools-tools ni, bolehlah kita guna pakai. Jadi di peringkat universiti perlulah ada satu bahagian yang melihat juga, yang membantu, sebab kita ada ramai pendidik di universiti berbagai bidang. Jadi mungkin ada yang berpengalaman dan ada yang tidak. Jadi kalau ada satu unit ataupun bahagian khusus yang melihat mengenai penggunaan ataupun nak explore tools yang ada bagi bidang-bidang yang berbeza, yang itu patut dilaksanakan. Saya menarik juga tu bila ada satu yang fokus untuk bekerja dan explore benda ni kan. Dia kerja dia explore. Yes. Dan dia boleh guna tools juga untuk explore kan. Untuk keuntungan semualah. Ke semua. Jadi sebab kalau kita nak harapkan setiap individu tu akan makan masa. Yalah, dia kalau setiap individu mungkin macam-macam pula. Ada tersalah guna ke, tersilap ke kan. Dan juga kawal selia lah. Betul. Jadi bila ada bahagian ni, dia perlu melihat dan kemudian boleh kongsi perkongsian tu dan dikawal. Supaya benda tu tidaklah, dan bersedialah untuk ke alam ni. Dan bukan saja bersedia dengan tools yang kita didik, sebab dia juga kena bersedia dengan tools yang akan keluar lagi. Jadi maksudnya adaptability tadi perlulah kita sediakan. Dan satu sebab pelajar kita juga dari segi sepanjang hayat ni lah open distance learning, micro credential, kita tak boleh lari. Memang kita sentiasa sebut tetapi pelaksanaan dia tu berbalik tu lah. Kalau ada satu unit center yang memang khusus memang akan all out ni membantu. Sebab bila kita serahkan kepada pensyarah, pendidik yang memang dah bogged down dengan banyak juga tugas-tugas harian, jadi perkara tu agak lambat dan kita tidak ada masa lagi. Tadi Cik Faiz pun sebut masa tu agak suntuk untuk kita nak kena speed up lah. Dan satu lagi di peringkat universiti, sebab bila juga saya suka nak tekankan tadi peluang pekerjaan baharu tadi. Bila peluang pekerjaan baharu, kita kena lihatlah balik, adakah program-program akademik sedia ada tu masih relevan. Yang itu yang sangat perlu, dan perlu lajulah di peringkat kita untuk menyimak
relevan ke tidak. Sebab sekiranya tidak, maka kita kena sama ada upgrade kita punya program sedia ada ataupun create program-program baru. Tadi kalau kita tengok blueprint tu dah kena start dah tu. Dah kena start. kita dah mula tapi mungkin kena really all out lah. Dan juga embed lah sekali penggunaan AI ni bukan saja di Fakulti Sains dan Teknologi ataupun fakulti kejuruteraan dan alamena, tetapi mencakupi semua bidang, betul. ya. Itu sajalah. Okey, menariklah daripada apa yang Prof sharekan seperti tadi, ya. Memang benda ni perlu menjadikan ianya satu yang adaptability tu perlu adalah di peringkat pendidikan juga. Maksudnya kalau pendidikan lambat memang inilah. So satu lagi perlu ada kawal selia ataupun orang kata standardize lah, memastikan apa yang macam cendawan tadi tu dapat kita nak pilih yang terbaik, kita nak buat yang terbaik, dan juga pensyarah ataupun pendidik mesti kena laju lah, kena start dulu. Kalau tidak nanti, sebab budak-budak sekarang memang makin laju, sudah dia orang yang lebih daripada kita kan. Okey, tadi kita tengok macam apa universiti boleh buat lah, universiti buat. Sekarang ni kita nak tengok bila nak berdepan dengan bila dah keluar daripada universiti kan, kita nak berhadapan dengan masa depan kerja tu, masa depan kerja. Jadi apa yang perlu dilakukan? Saya nak kembali kepada Cik Razak dari aspek orang kata sebagai individu ni, individu, masyarakat dan juga peringkat kerajaan. Apa yang perlu dilakukan nak mendepani arus dan perubahan orang kata AI punya ni lah dalam masa depan kerja? Silakan Cik Razak. Saya kalau soalan tu agak menarik. Dia senang cerita macam ni. Katalah saya seorang pemain badminton. Alright. Saya nak jadi siapa? Adakah saya nak jadi seperti Peter Gate, Taufik Hidayat? Saya nak jadi, of course kalau tanya pada anak muda, kata dia nak jadi macam Lee Chong Wei. Saya aktif main badminton. Kenapa? Sebab Lee Chong Wei adalah versatile dan dia boleh specialist pada perkara-perkara tertentu. So katakanlah untuk jawab soalan tu, katalah untuk anak muda lah ataupun siapa yang baru nak masuk dalam pekerjaan, kena tunjukkan yang anda tu ada value dan kenapa perlu di hire, sebab anda boleh hasilkan sesuatu. Of course kita nak embrace AI tool tu nak dengan lebih baik untuk menjadikan kita daripada A kepada A+ ataupun A++++. Sebab katakanlah saya ni hanya seorang accountant biasa, saya tak boleh nak buat analisa yang menakjubkan. Of course lah, kalau katakanlah sebab saya banyak baca jurnal, saya baca jurnal ataupun banyak report daripada McKinsey tulis macam mana, Deloitte tulis macam mana, apa semua macam mana. So nak tak nak saya kenalah lebih banyakkan pembacaan yang boleh menyumbang kepada saya boleh jadikan sesuatu yang lebih baik ataupun sebaik apa yang dah ada dalam tahap industri. Saya tak boleh nak hasilkan macam kalau setakat nak buat laporan kewangan, saya boleh je refer ataupun buat summarize sekian-sekian yang tak ada apa-apa kita panggil value tu. So kena jadi specialist, kena ada value, kena put extra effort kat dalam tu. Tak boleh jadi terlalu biasa. Kalau sekadar menjadi biasa, buat kata majikan lah, baik hire orang lain ataupun baik guna ChatGPT, dia pun boleh buat. Tentang yang kerajaan tadi macam mana? Kata kerajaan mungkin kalau katalah saya ambil kira antara negara yang sebenarnya tak berapa sangat terjejas, kita boleh tengok negara macam Switzerland, negara-negara belah Eropah yang belah atas, China. Kenapa saya cakap negara macam tu? Switzerland kalau perasan dah 100 tahun lebih, negara dia masih lagi dikenali sebagai yang mahir dalam handcraft, contoh buat jam. Pergilah mana-mana negara, pakailah jam mahal macam mana pun, last kali orang cakap semua made in Swiss. So Switzerland dia dah berjaya membentuk masyarakat dia kena ada kemahiran tertentu, dan speciality dia adalah pada kemahiran handcrafting lah. Kalau macam dekat negara China pula, dia macam kita panggil menjaga orang tua. Dia sangat particular. Sebab tu kenapa dekat China kita boleh tengok ramai orang yang umur 80 ke atas, 90 steady lagi, boleh berkungfu apa semua, boleh bekerja lagi di situ pertanian. Okey, baik. Perkongsian yang begitu menarik daripada Cik Razak seperti tadi. Kita tengok daripada orang kata
kata yang perlu dilakukan oleh individu dan juga masyarakat dan juga kerajaan. Kita nak pergi kepada Puan Mas pula berkenaan dengan strategi pula. Mesti ada strategi. Tadi kalau individu dia adalah strategi dia, tapi ni kita nak tengok organisasi. Sebab organisasi ni dia ada pekerja kan, dia ada staff dia ada ahli-ahli di dalam tu. Macam mana nak kekalkan tenaga kerja yang AI ready? Okey. Terima kasih. Dia soalan ni sebab dia kata strategi, so dia kadang-kadang at high level lah. Okey, jadi saya bagi dalam skop saya punya profession. Profession saya adalah untuk memastikan bisnes itu sentiasa relevan melalui pertukaran-pertukaran cara kerja. Contoh dia kalau sebelum ni guna Excel untuk buat account, saya akan suggest untuk menggunakan software-software tertentu. Dan even daripada segi accountant tu sendiri yang di dalam organisasi tu sendiri, sebenarnya accountant sekarang pun sudah tidak relevan kalau diorang tidak ada upskill ataupun skill-skill tertentu. Contoh dia sekarang kita boleh ada degree dalam accounting, tetapi dia punya peluang kerja tu mungkin sikit berbanding kalau kita ada degree in accounting dan juga mungkin ada industri related certification seperti dalam financial planning dan analytics. Okay, baru-baru ni saya ada pergi webinar dianjurkan oleh Corporate Finance Institute, US based punya institute. Memang dia kata banyak certification yang sekarang diperlukan untuk bidang kewangan adalah financial modelling, valuation analyst, merger and acquisition. Jadi benda-benda ni tak semestinya mungkin tak ada banyak disediakan dari segi peringkat. Kalau kita kata ijazah sarjana muda, mungkin dekat sarjana dan dekat atas mungkin ada lah. Tapi itu adalah industry relevant certification. Jadi bila kita sebut kepada adaptation dan awareness, kita sebagai majikan, sebelum ni beberapa minggu ni banyak topik hot majikan versus pekerja, bab gaji lah, bab skill lah. So bagi saya dia punya perbalahan tu very straightforward, sangat tak relevan sebab dia bahagian pekerja dia mengatakan majikan tindas pekerja dari segi gaji. Majikan pula kata itulah kau punya skill, itulah yang selayaknya kau dapat. Ada begitu dia punya tu. Cuma dia kalau dari segi peringkat organisasi, back to awareness dan juga adaptasi, macam mana nak kekalkan tenaga kerja yang ready AI, dia sentiasa kena selalu keep updated dengan keperluan industri. Jadi maybe kemungkinan besar majikan-majikan boleh offer tajaan untuk industry certification. Itu salah satu contoh. Kalau tengok sekarang apa dekat Coursera, Udemy, diorang banyak ada offer package untuk business. Udemy Plus, Coursera Plus. Maksudnya kalau saya sebagai company ataupun organisasi yang ada banyak staff, untuk memastikan staff saya sentiasa ada lifelong learning, kita tolong subscribekan untuk mereka. Jadi kita support diorang punya lifelong learning. Salah satu strategi lah tu kan, kita salah berikan ruang tu untuk belajar. Bayarkan sekali, orang nak percuma. Tapi apa yang skill kita dapat tu, ada satu lagi app yang saya pun akan selalu recommend kepada klien. Bila dia dah belajar, dia boleh masukkan dalam dia punya OKR. Objective Key Result dia. Dan daripada situ, company boleh reward dan recognize. Yang dia ni dia ni dah masuk certification ni dan certification ni. So dia akan bagi markah dari segi benda tu kan. Dan dia akan balik kepada KPI. Dan KPI selalunya akan balik kepada pemberian bonus, mungkin sales, pendapatan syarikat meningkat, kos menurun sebab lebih efektif dan sebagainya. Itu salah satu strategi. Kemudian sentiasa kena support sekiranya ada workshop berkaitan. Pendek katalah, sebenarnya apa yang strategi perlu dibuat ialah lebih kepada adaptation, awareness dan support lifelong learning, sentiasa upgrade. Ada satu contoh, ini saya baru bagi pada klien saya 3 bulan lepas, satu app tu nama dia Orai app. Saya sendiri gunakan dia untuk komunikasi. Sebab ada setengah orang, ni saya just bagi contoh bagaimana app ni penggunaan teknologi dan company tu support, ia kemudian membantu company dari segi income. Orai app ni dia satu... Apa yang jadi Orai? Orai, O-R-A-I. O-R-A-I, okay. Boleh test tu. Dia satu app yang berkenaan komunikasi. Maksudnya kita boleh letak kita punya skrip. Alright. Kita sebut, baca, dia real time dia akan kata, oh this is too fast. Oh dia terus komen. Too slow. Kuatkan suara, pitch tak cukup. Pitch pun dia boleh ni. Dia immediately.
So syarikat ni dia menggunakan app ni untuk memastikan dia punya customer service tu berikan pitch nada suara yang bersesuaian bila bercakap dengan customer. Ada setengah orang kan dia macam flat je macam tu kan. So kita tahu orang ni beli ke apa ni, kita tak tahu. Tapi sebenarnya dia menggunakan app ni untuk dia punya staff 6 orang. Lepas tu macam customer service dia lebih baik. Dia punya rating. Dia pun boleh belajar sendiri kan, boleh test. And then Alright app ni dulu masa saya pakai dia English lah, sekarang dia ada bahasa Melayu. Oh, lagi cuma dia bahasa Melayu dia lebih kepada bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia lagi lah. Tapi at least okey lah, maksudnya real time. Dan strategi seterusnya ialah untuk JV dengan institusi pendidikan dan juga kerajaan. Institusi pendidikan more towards micro credential lah yang tadi Prof ada kongsikan, dan juga kebanyakan micro credential, dan lebihkan lagi pembelajaran dari segi high level, contohnya pengurusan, kepimpinan. Kadang-kadang kepimpinan ni, leadership ni terlalu besar. Mungkin kita fokuskan kepimpinan dalam pengurusan pejabat kecil-kecil yang sikit. Kadang-kadang besar sangat pun orang takut. Betul. Bos-bos kan. Okey, lagi satu antara bahagian JV yang kerajaan, just untuk makluman, baru-baru ni kerajaan ada umumkan pasal Kejaya Madani. Alright. So Kejaya Madani itu juga fokus kepada beberapa golongan, 3. Tak silap saya, satunya golongan rentan, golongan mudah terjejas. Lepas tu dia fokus pada TVET dan juga kepada gig ekonomi. Jadi even itu dari segi, maksudnya pihak institusi dan juga industri bolehlah try JV dengan kerajaan, sebab mereka sendiri dah ada fokus ke arah tu. Dan yang terbaru sekali yang agak menarik kan, bila cerita pasal tadi institusi pendidikan juga perlu cepat, sebab apa tahu? Yang berhormat Menteri Pendidikan pernah ada kongsikan, saya baru 1-2 minggu lepas. Dia kata dalam 30+% orang lepas SPM tak nak sambung kerja sebab dia nak pergi ke gig ekonomi. Jadi perkara tu agak, bagi saya sebenarnya agak merisaukan, sebab gig ekonomi ni walaupun tak kata dia tak bagus, cuma dia dari segi career path tu dia tidak ada kepastian. Jadi mungkin di situ part-part yang perlu diambil kira dari segi JV dan kerjasama lah. Dan last sekali yang paling selalunya majikan susah nak buat ialah dari segi tangga gaji lah. Upgrade tangga gaji yang bersesuaian dengan skill dan kapasiti pekerja itu sendiri. Dia kadang-kadang orang cakap pay peanut you get monkey. So pastikan tak pay peanut so you don't get the monkey. Begitulah. So, saya rasa itu antara strategi untuk kekalkan tenaga kerja yang AI relevan. Okey, jadi AI ready dan relevan memang perlulah ada buatlah perkara-perkara tersebutlah, kerana AI-nya dah powerful, tapi orangnya ataupun organisasinya mestilah kena ikut enjin yang samalah, ikut orang kata path ataupun perjalanan landasan yang sama. Okey, kita nak tengok bila keperluan daripada organisasi ni, kita juga nak tengok tentang pembelajaran dan pengajaran lah, macam Prof pun ada sebut tadi tentang di universiti kan. Dan juga bila orang kata proses dia, macam mana cabaran, mungkin ada cabaran sebab benda ni mungkin benda yang mengejut, tiba-tiba jadi fenomena kan. Apa cabaran yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan persediaan program-program akademik dalam era AI ni? Prof, silakan. Okey, terima kasih. So kalau bila kita bercakap cabaran, sebenarnya kita tengok juga macam mana kita nak atasi cabaran ni lah, ya. Betul. Okay. So bila cabaran ni dia ada pelbagai peringkat lah. Yang satunya kalau kita tengok di negara kita adalah cabaran di peringkat negara tu sendiri, macam tadi saya sebut juga peraturan dan undang-undang tu perlulah kena jelas. Dan tadi badan yang nak kawal selia tu di peringkat negara sendiri patut ada, walaupun kita kata satu sebelum kita masuk ke level yang bawah ke universiti ya. So yang itu adalah cabaran lah yang kita ada juga, be it sama ada industri ataupun akademik. Dan kemudian bila kita bercakap dari segi program akademik, dah tentunya dia akan jatuh kepada pihak-pihak institusi pengajian tinggi lah. Jadi bila kita bercakap ni tadi, bila Puan Mas ada sebut JV antara industri, yang itu juga ada satu cabaran, gap kita antara pendidikan dengan industri dari dulu lagi sentiasa ada, quite a huge gap. Jadi gap tu nak kena kita kecilkan supaya bila industri dah nampak dah peluang pekerjaan, tapi kita di akademik ni macam mana nak sediakan cepat
Bila kita kata kita nak ubah program akademik kita untuk mengikut perubahan landscape pekerjaan pula, kita ada bottleneck di sini sebab birokrasi, perubahan, sama ada kita nak sama ada kita nak tukar kita punya program macam tadi kita katalah, sama ada nak tambah baik, nak ubah suai, ataupun terus kalau kita di MQA ni kita ada jumut JBL, jumut, beku dan lupus, dan proses tu mengambil masa yang lama dan kita tidak ada masa. Jadi kalau boleh lah birokrasi tadi tu kenalah dipendekkan. Dalam a few months kita dah boleh create new program. Okay? Tapi sekarang memang peringkat tu daripada cabaran dia daripada faculty ke senate kita dalam universiti, kemudian di luar MQA dan akhirnya ke KPT jugalah. Jadi proses tu sangat panjang. Jadi bila banyak lama. Jadi bila kita nak offer tu dah habis dekat 2 tahun dah. Dah entah relevan tadi yang disebut itu relevan ke tidak. Jadi proses tu cabaran yang kita hadapi tu agak besar di situ sebab kita nak sediakan talent dengan segera. Jadi walaupun kita boleh buat micro credential dalam masa yang sama, lifelong learning sepanjang hayat, tetapi di cabaran yang kita hadapi dalam PMP. Tapi bila terdesak, kita nampak hari tu bila kata online learning tadi tu, cepat pula kita pick up kan, sebab kita dalam keterpaksaan. So jadi sekarang ni kita kena lihat sama ada perubahan kita ni kena cepat tak macam apa yang berlaku. Takkan kita nak tunggu ada something happen baru kita nak terbangun macam hari tu kita nak tak nak semua kena belajar. Jadi cabaran dia juga adalah kita individu di dalam institusi pendidikan complacent. Setengah-setengah bidang kompleksen untuk perubahan ni mana-mana pun rasanya dalam pendidikan organisasi pun sama juga, industri pun sama juga, kompleksen dia tak nak berubah. Walaupun upskilling, reskilling pun tak semua pun nak, betul tak? Akan ada benda tu. Jadi itu juga cabaran yang kita ada. Dan kerjasama tadi tu memang kena sangat rapat lah. Dan antara yang agak tinggi juga cabaran dia adalah infrastruktur dan juga bajet. Yang itu bila kita kata kita nak berubah tu, sama ada bajet infra di peringkat universiti maupun negara adalah satu cabaran yang agak besar yang mungkin bila ada badan pengawal tadi kita nampak kena force to that direction lah, perlu juga penekanan dan juga bajet tu perlu diletakkan di situlah. Itu sajalah. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Rosalina atas perkongsian berkenaan dengan kesedaran tu. Kita dah pun bersoal jawab lah, kata apa, dalam 2 pusingan seperti tadi. Memang sangat banyak khazanah ilmu yang dikongsikan dan kita sangat-sangat dapat, saya kira para penonton juga mendapat kefahaman dan juga yang penting kesedaran tu untuk ready. Jadi kita nak tengok soalan-soalan yang mungkin ditanyakan oleh orang kata di Facebook. Kita lihat di sini ya. Mungkin soalan-soalan ni kita boleh sharekan juga, menjawab soalannya. Soalan yang pertama daripada Puan Khadijah Jamili. Bagaimana pandangan panel mengenai platform pendidikan yang ada semasa dalam memastikan kesediaan anak-anak dan ataupun mahasiswa menghadapi kesan AI? Okey, ini mungkin fokus kepada dalam bidang pendidikan lah. Prof Rosalina mungkin boleh menjawab persoalannya. Okey, silakan. Soalan terima kasih. Yang ini soalan daripada penonton kita lah ya. Okey. So jadi yang tadi saya maklumkan tadi, okey, mengenai kesediaan lah memastikan. Jadi di peringkat universiti perlulah ada tadi satu badan ataupun unit melihat dan mempercepatkan proses tu. Sebab kalau kita bercakap je, again kita hanya bercakap tetapi pelaksanaan tu yang kita nak. Jadi bila ada, insya-Allah kita boleh gunakan. Jadi bila mahasiswa ni macam bila kita tahu di USIM sendiri, bukan mahasiswa daripada Fakulti Sains dan Engineering saja. Kita ada dalam pelbagai daripada arts dan juga syariah, FEM, kita ekonomi muamalat. Jadi ini yang patut kita terapkan dan kita kena sediakan para pendidik lah yang itu untuk supaya mahasiswa juga dari masa ke semasa akan mendapat the latest information dan juga tools yang bersesuaian untuk diorang gunakan ketika pembelajaran dan juga persediaan untuk pekerjaan. Itulah. Okey, terima kasih Prof. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya saya nak lihat pada Annie Adnan. Menyentuh kepada reskilling dan upskilling, memandangkan banyak tugasan pentadbiran ataupun rutin sudah mula diambil alih oleh AI. Adakah reskilling dan upskilling ini hanya tertumpu kepada aspek teknikal ataupun IT saja? Bagaimana dengan mereka yang berada dalam bidang sosial seperti wartawan, ustazah?
Silakan, mungkin ialah pakarnya Puan Mas. Okey, ni saya kira Puan Annie ya tadi. Ya, Puan Annie. Puan Annie mungkin ada kerisauan dari segi job placement lah kot. Barangkali replacement, job replacement. Sebenarnya macam saya beritahu tadi, yang paling penting adalah untuk kita pastikan apakah AI relevant skill yang akan mengganggu gugat pekerjaan sendirilah. Contoh dia kalau dari segi administration, even penggunaan AI dan juga software automation tu dah ada. Jadi kita, sebab itu saya katakan tadi dalam persoalan yang pertama, saya kata kita kena fokus reskill dan upskill dari segi human centric skills dan juga strategic skill. Contoh dia dari segi pengurusan. AI takkan boleh membantu kita dari segi menguruskan manusia. Dia boleh menguruskan tugasan. Mungkin ada setengah tugasan dia boleh pendekkan, tetapi secara dia AI takkan mampu. Saya harap pun kalau ada dia mampu nak menguruskan manusia, bukan pada saya punya lifetime lah, mungkin di masa akan datang. Jadi fokuskan pada kursus-kursus ataupun skill-skill berkaitan human centric dan pengurusan manusia. Dan sebab dia pengurusan dari segi pengurusan, contoh dia saya kata tadi, sebagai bisnes kita cuma fokus kepada dua benda, satu yang produce income dan mengekalkan income. Fokus pada aktiviti bisnes yang dari segi retention of income. Contoh dia customer service, strategic customer service, strategic retention, strategic human management dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi tugasan tu mungkin boleh dibuat secara otomasi, tapi pastikan skill kita untuk buat automation tu, kita ada skill untuk menguruskan otomasi itu sendiri dan juga manusia-manusia yang mungkin akan terlibat dalam tu. Jadi saya still fokus kepada tadilah soft skill, human centric skill. Okay, human centric skill lah, itu dia punya kata kuncinya lah. Apa-apa pun kita kena pandai, bukan sekadar kemahiran tu, tapi kemahiran mengurusnya, kemahiran untuk inilah apa yang perlunya adalah kita adapt lah, mengadaptasi walaupun bidang mana pun kita berada lah. Kita mungkin banyak soalan di Facebook ni. Tidak semua soalan kita sempatlah jawab sebab masa mencemburui kita, tapi kita mungkin jawab soalan yang terakhir sebelum kita menuju kepada kesimpulan lah. Okey, soalan yang terakhir kepada Encik Razak tentang apa pandangan panel kesan AI dalam aspek inklusiviti, bagaimana AI membantu mereka yang kurang upaya. Ini menarik juga. Adakah mereka akan terjejas dalam peluang kerjaya? Ini daripada Puan Emma Seman. Silakan Encik Razak. Okey, terima kasih. Soalan bagi saya AI, kita kena back to the basic foundation di mana AI itu adalah satu teknologi yang dibangunkan untuk membantu manusia. Okey, katakanlah seorang tu mungkin dia OKU tapi dia boleh bercakap. Mungkin dia kaki dia lumpuh tapi dia boleh menggunakan dia ada jari, tangan, boleh bergerak menggunakan mouse apa semua. Dan mungkin dia lebih pandai daripada siapa yang physically perfect. So katakanlah dia pandai buat analisa something. Mungkin dia alami masalah nak pergi ke pejabat dan dia boleh terlibat dalam suasana pekerjaan seperti biasa. Katakanlah syarikat yang more towards flexible working arrangement. Mungkin syarikat berkenaan dah sediakan tools yang membolehkan mereka bekerja daripada rumah ataupun daripada mana-mana. And then dia boleh gunakan AI tools. Contoh katalah dia dikenaki membuat satu kertas cadangan ataupun buat analisa kewangan ke apa ke. Ada pelbagai AI tools yang saya tak perlu hebahkan lagi, boleh explore. And then dia boleh gunakan these tools untuk buat kerja dan membantu mempercepatkan, malah mungkin boleh bagi result yang lebih baik daripada siapa yang physically ada dekat pejabat. So itu adalah antara benda-benda yang di mana AI boleh sangat membantulah untuk mereka yang mungkin kita panggil kelainan upaya untuk physically ada di pejabat. Dan benda-benda lain saya rasa ada banyak. Katakanlah orang tu macam mungkin dia tak boleh melihat tapi dia boleh membayangkan, dia boleh type something, dia boleh hasilkan image tertentu yang mungkin boleh mungkin orang yang physically perfect tak boleh hasilkan. Itu pandangan saya lah. Okey, saya kira itu pandangan yang begitu menarik dan juga menyentuhlah untuk sebenarnya dia inklusif lah, dia boleh diguna pakai oleh macam-macam orang. Yang penting kita mungkin ada kekurangan kat sini tapi kita ada kelebihan dekat sini. So kita
menggunakan kesempatan tersebutlah, terutamanya dalam arena AI inilah. Jadi kita dah pun menuju kepada akhir rancangan lah, kerana masa mencemburui kita. Kepada yang penanya soalan lah dalam Facebook dan juga di media sosial kita mungkin akan jawab secara bertulis. Orang kata apa, kita akan jawab komen tu lah. Okey, kerana tidak sempat menjawab dalam sesi inilah. Sebagai kesimpulan, saya mungkin berikan ruang untuk ketiga ahli panel untuk memberikan satu ayat tentang rumusan ataupun kesimpulan berkenaan dengan pintu baharu dunia dan kejaya menerusi AI ini. Silakan mulakan dengan Encik Razak dulu. Saya selalu menegaskan macam saya cakap tadi, kita kena embrace AI tools dalam kehidupan seharian, and then nak tak nak gunakan dan jadikanlah diri kita ni sebagai seorang yang better version lah. Apa yang ada ni penambah perisa, dan nak tak nak pulang pada kita nak mengolah cara macam mana kita nak go towards that. Okey, seterusnya Puan Mas Linda. Okey, untuk saya pula, bagi saya daripada awal tadi saya memang sebut untuk kita bagi AI pintu baru dunia dan kejaya, kita kena ada awareness, kemudian mampu untuk adapt kepada kepesatan ini, dan kemudiannya fokus kepada strategic human centric skill bagi reskilling dan upskilling. Okey. Cantik ayatnya. Okey, silakan. Yang terakhir Prof. Rosalina. Silakan. Untuk tajuk kita pada hari ini pintu baharu dunia dan kejaya, dari segi pendidikan, kita kenalah perlulah kita semua ni embrace AI dalam pendidikan, bukan saja dalam kejaya tetapi dalam pendidikan tu tidak boleh tidak penggunaan AI kenalah diharuskan ataupun diwajibkan digunakan dalam pembelajaran. Tak boleh makruh, tak boleh. Tak boleh makruh, tak boleh sunat. Diwajibkan penggunaan dia di dalam dunia pendidikan, sama ada institusi pengajian tinggi ataupun di peringkat pendidikan sekolah. Baik, itu dia jelas sekali ketiga-tiga orang ahli panel kita pada hari ini telah pun memberikan buah fikiran, dan kita sangat bersyukur kerana khazanah ilmu yang ada pada mereka. Mereka telah pun hebah kena sebarkan perkongsian menerusi lensa digital dalam episod pada kali ini, yakni Artificial Intelligence AI, pintu baharu dunia dan juga kejaya. Saya harap semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat kita timba dan dapat kita menghargainya, menjadikan ia sesuatu yang bermanfaat kepada kita, kepada rakan-rakan kita, kepada masyarakat dan kepada dunia, orang kata apa khasnya lah. Baiklah, itu saja untuk episod pada kali ini Lensa Digital. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Daripada pihak kami, kru daripada STEC, mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton dan bersama-sama dengan kami dalam satu tempoh pada hari ini. Semoga dapat kita berjumpa lagi pada kesempatan akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.